Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Amma ba'du. Baiklah sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Saya Muhammad Imran bin Yusuf bersama dengan sahabat saya Muhammad Saufi bin Buhari akan membentangkan tajuk yang berkaitan dengan Ghazwah Tabuk. Apa itu Ghazwah Tabuk? Peperangan Tabuk. Jadi, Ghazwah Tabuk, peperangan Tabuk itu watusamma Ghazwatul Usrah. Dinamakan juga dia dengan nama peperangan Usrah. Usrah ini kepayahan, keperitan karena dia berlaku dalam musim panas. Berlaku dalam musim yang sangat panas. Wa kanat fi Rajab sanat 9 minal hijrah. Dia berlaku pada bulan Rajab, bulan atau tahun yang ke-9 hijrah. Ya, bulan Rajab tahun ke-9 hijrah. Wa Tabuk maudhi'. Dia adalah satu tempat yang terletak di antara Wadil Qura, daripada bumi Hijaz dan juga bumi Syam. Ya, nanti kita akan tunjukkan petanya. Wa sababuha anna Rum qad jama'at jumu'an. Yang mana sebab peperangan Tabuk ini berlaku adalah kerana tentera Rom ini mereka telah mengumpulkan satu pasukan tentera yang sangat besar, yang banyak. Mereka kumpulkan di Syam. Kemudian yang mana mereka himpunkan daripada kabilah Lakham, Jazam, Amilah, Ghassan. Yang mana kabilah-kabilah ini daripada bangsa Arab yang memeluk agama Nasrani. Arab yang beragama Nasrani. Nasrani, agama Kristian lah Nasrani. Di antara sebabnya, nanti kita akan sambung itu, kita tengok dulu peta berlakunya peperangan Tabuk itu di mana. Ini tempatnya Tabuk. Ini nama tempat ini Tabuk. Dia terletak di antara bumi Hijaz dan juga bumi Syam, ini Syria di tengah-tengah. Jadi jarak perjalanan daripada Madinah ke Tabuk ini memang sangat jauh. Oke, jadi tujuan Rom ingin menyerang tentera Muslimin ketika itu, yang mana tentera Rom ini mereka dipimpin oleh Hercules, ya, Hercules, ya, Hercules, dipimpin oleh Hercules, yang mana mereka ini ingin menyerang Madinah, menghancurkan Madinah. Disebabkan apa? Sebab mereka mendapat berita bahwa munculnya satu kerajaan yang kuat, yang hebat, kerajaan baru yang dipimpin oleh Islam, ya, oleh agama Islam. Maka Hercules pun dia rasa takut lah, dia rasa takut akan menjejaskan kekuasaan Rom. Maka mereka pun ingin menghancurkan kerajaan Islam ketika itu yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam peperangan itu, fanada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas lil khuruj. Rasulullah pun menyeru umat Islam pada ketika itu untuk ikut keluar berperang. Wa kanat al-waqtu waqtu usrin syadid wa hur syadid. Inilah sebabnya dinamakan juga dia sebagai perang Usrah, ya, perang yang kepayahan, keperitan. Kenapa? Karena pada waktu itu waktu yang sangat sulit, yang bersangatan sulit karena bersangatan panas. Kemudian fantadabal mu'minuna as-sadiqun an tayyibin nafs wa takhallafa thalathatu minhum wa hum min sadiqil iman. Maka orang-orang Islam pun ketika itu mereka pun menyerahkan diri mereka untuk ikut berperang. Tetapi ada beberapa orang, ada 3 orang daripada mereka itu yang tidak ikut berperang. Fanadabar Rasul sallallahu alaihi wasallam al-aghniya litajhiz jaish al-usra. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menawarkanlah kepada orang-orang kaya, ya, kepada dari kalangan sahabat yang kaya untuk menyediakan keperluan untuk peperangan yang sangat sukar itu. Sama ada dari sudut keuangan untuk membeli kelengkapan perang, makanan dan sebagainya. Faja'u bi amwalin katsira, maka datanglah para sahabat ini dengan membawa harta yang sangat banyak. Di antaranya Ja'a Abu Bakar
bimalihi kulluhu kullihi. Maka datanglah Abu Bakar dengan hartanya, seluruh hartanya dia bawa. Dia bawa hartanya semua itu Abu Bakar. Wa kana 40,000 dirham. Yang mana harta Abu Bakar yang semua dia bawa itu jumlahnya 40,000 dirham. Ya, 40,000 dirham. Kemudian datang pula Umar dengan separuh daripada hartanya. Kemudian Uthman bin Affan pula menginfakkan hartanya yauma idzin bimalin katsira. Dia menginfakkan hartanya pada ketika itu dengan harta yang banyak. Dia menyediakan 1/3 daripada tentera itu dari keperluan tentera itu, sehingga kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan dia. Madarra Uthman ma amila ba'dal yaum. Tidak ada yang akan memberi mudarat kepada Uthman apa yang dia lakukan selepas hari ini. Itu doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke atas Sayyidina Uthman disebabkan karena banyaknya harta yang dia infakkan untuk peperangan Tabuk ini. Kemudian waja'ahu 'adadun min fuqara'is sahaba la yajiduna ma yarkabuna 'alaih. Datanglah sebilangan daripada golongan orang-orang fakir miskin ini dari kalangan sahabat, mereka tidak ada kenderaan untuk mereka tunggangi, tidak ada binatang untuk mereka tunggangi untuk keluar berperang itu. Faqala lahum ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka ini, golongan fuqara ini, la ajidu ma ahmalukum alaih. Ya, aku tidak ada sesuatu yang boleh kamu tunggangi, yang boleh kamu naiki. Tidak ada sesuatu yang aku boleh beri kamu untuk kamu tunggangi. Fatawallaw wa a'yunuhum tafidu minad dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Maka mereka pun berpaling seraya mata mereka mengalirkan air mata, bergelinangan air mata mereka kerana mereka sedih disebabkan mereka tidak ada apa-apa yang mereka dapatkan untuk mereka infakkan. Mereka tidak ada harta untuk diinfakkan. Mereka fakir miskin, jadi mereka sedih. Wa takhallafa minal munafiqin wa takhallafa, dan yang tidak ikut berperang itu dari kalangan orang-orang munafik, jumlah mereka dalam 80 rajulan, dalam 80 orang munafik. Ya, orang munafik ini tidak mau ikut berperang, seramai 80 orang. Wa'tadharu ilaihi 'adadun minal a'rab bi'adzar ghairi sahiha. Dan sebahagian daripada orang-orang Arab yang ketika itu mereka meminta keuzuran, meminta izin daripada Rasulullah SAW untuk tidak ikut berperang. Yang mana sebab yang mereka berikan kepada Rasulullah, keuzuran itu keuzuran yang tidak benar. Ya, keuzuran yang tidak benar. Maka Rasulullah SAW faqabbalaha minhum sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah tetap izinkan mereka untuk tidak ikut berperang. Ini ammal mu'minuna fa aqbalu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min kulli saubin wa kana qad hadda ahlul ghana ala. Ini sudah kita bincang tadi lah, pasal yang Rasulullah menggalakkan ataupun Rasulullah menawarkan kepada para sahabat, orang-orang Islam ketika itu, untuk menginfakkan harta mereka. Maka datanglah Abu Bakar. Ini wajah Uthman radhiyallahu anhu bi 300 ba'ir. Ini Sayyidina Uthman wa bi 1000 dinar, dengan 1000 dinar dia sumbangkan. Kemudian faqala Rasulullah SAW. Ini yang doa Rasulullah SAW yang tadi kita sudah sentuh tadilah. Ini wajah Abu Bakar radhiyallahu anhu bi kulli malih. Datang Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan seluruh hartanya. Wajah Umar bin isfi malihi. Datang pula Sayyidina Umar dengan separuh daripada hartanya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi daripada Zaid bin Aslam, daripada bapaknya, dia berkata, sami'tu Umar ibn al-Khattab. Aku telah mendengar Sayyidina Umar al-Khattab berkata, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an natasaddaqa wa wafaqa dzalika 'indi malan. Rasulullah SAW telah memerintahkan kami untuk menginfakkan harta, untuk bersedekah. Bertepatan pula ketika itu Sayyidina Umar ini dia ada harta. Faqultul yaum asbaqa Abu Bakar. Maka kata Sayyidina Umar, hari ini aku akan mendahului Abu Bakar. Aku ada harta. Rasulullah tawarkan supaya bersedekah, infak harta. Aku ada harta. Maka hari ini aku akan mendahului Abu Bakar. In sabaqtuhu yauman.
Kalau aku mendahulunya hari ini, aku dulu berinfak, niscaya aku akan mendahului Abu Bakar. Qal faji'tu binismi mali. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma abqaita li ahlik?" Maka datanglah Umar, ya, dia datang dengan membawa separuh daripada hartanya. Maka kata Rasulullah SAW, apa yang engkau tinggalkan untuk ahli keluargamu? Apa yang engkau tinggalkan untuk ahli keluargamu? Kata Sayyidina Umar, qultu mithluhu. Kata Sayyidina Umar, semisalnya. Maksudnya, kan artanya dia infakkan separuh daripada hartanya. Maknanya ada lagi separuh. Maka yang separuh itu adalah untuk keluarganya. Saya itu bila Rasulullah tanya aja, ma'abaqaita li ahlik, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Kata Sayyidina Umar, aku tinggalkan untuk keluargaku separuh daripada hartaku. Separuh dia infak, separuh dia tinggalkan untuk ahli keluarganya. Wa ata Abu Bakar bi kulli ma indahu. Datang pula Abu Bakar dengan membawa seluruh hartanya. Seluruh hartanya dia bawa. Faqal, ya Abu Bakar, ma abqaita li ahlik. Maka Rasulullah SAW pun bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk ahli keluargamu? Apa dijawab oleh Abu Bakar? Faqal, abqaitu lahum Allah wa rasulah. Aku tinggalkan untuk mereka, ahli keluargaku ini, Allah dan Rasulnya. Begitulah tingginya iman Abu Bakar ini. Maka kata Sayyidina Umar, kata Sayyidina Umar, la asbaquhu ila syai'in abada. Aku tidak akan dapat mendahului Abu Bakar sampai bila-bila. Sebab niat Umar ini dia mau mendahului Abu Bakar. Tetapi dalam hal ini Abu Bakar tetap mendahului Sayyidina Umar sebab dia infakkan seluruh hartanya. Sayyidina Umar menginfakkan separuh daripada hartanya. Masya Allah, tabarakallah. Ya, itu contohlah yang kita boleh ambil daripada sikap para sahabat, iman mereka begitu tinggi. Kemudian, wa aqbala rijalun minal muslimin utliqa alaihim al-bukkaun. Kemudian datanglah beberapa orang-orang lelaki daripada kalangan muslimin yang mana mereka ini disebut sebagai al-bukkaun, orang yang menangis. Bukkaun ni orang-orang yang menangis. Kenapa mereka dinamakan orang-orang yang menangis bukkaun? Sebab mereka ini, ini kita tengok, yatlubuna min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhuhuran yarkabunaha lil khuruj. Mereka minta daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenderaan untuk mereka naik kenderaan itu untuk mereka keluar untuk berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Rasulullah SAW, la ajidu ma ahmalukum alaihi. Aku tidak mendapati sesuatu untuk kamu naiki, untuk kamu tunggangi. Maka mereka pun fatawallaw wa ayunuhum tafidhu minad dam'i. Mereka berpaling dalam keadaan mata mereka menangis, mengalirkan air mata, sedih, hazanan, mereka sedih. An la yajidu ladaihim ma yunfiqunahu fi asbabi khurujihim lil ghazwi. Mereka sedih kenapa? Sebab mereka tidak mendapati apa-apa untuk mereka infakkan di dalam untuk tujuan berperang itu. Ini iman para sahabat. Masya Allah, tabarakallah. Maka Rasulullah pun dan para sahabat berjalanlah. Ya, yang mana ketika itu tentera Islam 30 alfi muqatil. Lebih kurang 30.000 tentera. 30 tentera pejuang. Kemudian 10.000 pasukan berkuda. Maknanya 40.000 lah. 30.000 pejuang dan 10.000 tentera berkuda. Yang ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana hadza a'zamu ma ra'athu al-'arab hatta dzaka. Yang mana peperangan ini adalah peperangan yang sangat besar yang pernah dilihat oleh bangsa Arab ketika itu. Maknanya sebelum itu bangsa Arab tidak pernah melihat peperangan yang sebesar ini. Ya, tentera yang begitu ramai, ya. Bangsa Arab tak pernah lihat. Ini adalah pertama kali. ثم واصل سيره حتى بلغ Tabuk فأقام فيها نحو من 20 ليلة. Kemudian apabila Rasulullah dan pejuang-pejuang Islam ini sampai ke tempat itu, ke Tabuk itu, maka mereka pun bermalam di situ, mereka pun berkampung di Tabuk itu dalam lebih kurang 20 malam. Tetapi dalam tempo itu 20 malam itu tidak berlaku apa-apa tipu daya, walam yadkhul haraban. Dan mereka tidak berlaku peperangan. Jadi perang Tabuk ini sebenarnya dia tidak berlaku pun peperangan itu.
Hampir berlaku, hampir meletus tetapi tidak meletus. Kenapa? Sebab tentera Hercules, tentera Rom yang dipimpin oleh Hercules ini tidak datang. Mereka tidak datang. Padahal Rasulullah dan para sahabat sudah siapkan pasukan tentera yang begitu besar. Mereka sudah bermalam di Tabuk itu selama 20 malam. Tetapi tentera Rom tidak datang. Jadi peperangan itu tidak meletus. Wa kanat hadhihi akhiru ghazawatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah peperangan yang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah SAW, yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Wa fi hadhihi al-ghazwah nazala qaulullah tabaraka wa ta'ala. Ini firman Allah Ta'ala lah yang berkaitan dengan peperangan Tabuk ini. Baik, kita teruskan. Kama anzalat ayah katsira tatahaddath an mauqif al-munafiqin wal mu'tadhirin min al-a'rab fi hadhihi al-ghazwah. Maksudnya banyak juga ayat-ayat yang turun yang menceritakan tentang pendirian orang-orang munafik yang meminta keuzuran ya, untuk tidak ikut berperang daripada kalangan bangsa Arab nih. Wa fiha utab minallah wa rasulih ala qabul. Ini tidak penting lah. Oke, kemudian akhadha aqwamu minal munafiqin yaqulu li ba'dihim la tanfiru fil har. Wa jaa akhar yaqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idzan li wa la taftinni fa wallahi laqad urifa. Ini permintaan orang-orang munafik yang tidak ikut berperang nih. Sebahagian orang munafik berkata kepada orang munafik yang lain, mereka pengaruhi supaya orang-orang munafik ini tidak ikut berperang. Apa mereka kata? La tanfiru fil har. Janganlah kamu berlari dalam keadaan panas. Maksudnya cuaca sangat panas, janganlah kamu ikut berperang. Cuaca sangat panas. Wajah akhir, datang pula orang munafik yang lain, mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzanni wa la taftinni." Izinkan aku ya Rasulullah untuk tidak ikut berperang. Janganlah engkau menjadikan aku difitnah. Janganlah menyebabkan aku terfitnah. Demi Allah, laqad arafa qaumi annahu ma min rajulin bi ashaddi ajaban bin nas minni. Setelah diketahui dalam kaumku bahwa tidak ada orang lain yang bersangatan takjubnya kepada wanita selain daripada aku. Maksudnya dia ini memang sangat takjub lah dengan wanita. Wa inni akhsha in ra'aitu nisaan banil asfar an la asbir. Aku takut kalau aku melihat wanita Bani Asfar ini, aku tidak akan dapat bersabar. Ini maknanya mereka minta keuzuran kepada Rasulullah SAW yang mana keuzuran mereka ini tidak sahih, yang tidak masuk akal. Fa'aradu anhu Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah berpaling daripada orang ini. Kemudian wadzana lahu fima arada. Rasulullah pun mengizinkanlah apa yang lelaki itu mau. Rasulullah izinkanlah. Kemudian Mu'askara Abdullah bin Ubay. Ini Abdullah bin Ubay ini dia adalah ketua munafik di zaman Rasulullah SAW. Ya. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia buat kemah di pinggir kota Madinah, yang mana besertanya itu dengan pemuda-pemuda daripada sahabat-sahabatnya dari kalangan munafik ini dan juga hulafaihi, sekutu-sekutunya. Falamma sara Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar berperang, takhallafa bikulli man ma'ahu. Maka semuanya ini tidak ikut berperang. Semua yang bersama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul yang di pinggir kota Madinah yang buat kemah ini, mereka tidak ikut berperang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma nazala fi dzalik qaulihi ta'ala. Maka turunlah firman Allah Ta'ala yang menceritakan tentang orang-orang munafik ini. Inilah dia punya ayat. Farihal mukhallafuna bimaq'adihim. Oke. Tak payah kita inilah ya. Ini ayat ini menceritakan tentang perangai orang munafik tadi yang tidak mau ikut perang. Oke. Saya rasa cukup sekadar itu sahaja daripada saya. Insyaallah akan disambung oleh sahabat saya ya Muhammad Saufi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ismi Muhammad Saufi bin Buhari, AI 18203-234. Insyaallah سأشرح قليلا عن غزوة تبوك السيرة النبوية الشريفة السنة التاسعة للهجرة. Sebelum saya mulakan, terima kasih kepada sahabat saya, saudara Imran, yang telah
menerangkan serba sedikit mengenai pendahuluan perang Tabuk dan serba sedikit mengenai kisah-kisah yang berlaku di dalam perang Tabuk. Baik, di dalam petik ini Saudara Imran juga telah menjelaskan bahawa perjalanan daripada kota Madinah ke daerah Tabuk ini mengambil masa lebih kurang 20 hari dan dianggarkan melebihi 700 km. Baik, seterusnya kita fokus kepada tajuk ini, At-Tawjih ila Tabuk. Baik, dalam menuju ke Tabuk ini, fi tariq ila Tabuk ikhtabara Allah al-muslimin binaqsil ma' wa taqsil har. Baik, di dalam perjalanan menuju ke Tabuk ini, orang Islam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekurangan air dan cuaca yang terlalu panas. Baik, washtaka jayshu al-muslimin min dhalik ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma salla thumma yad'u an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fawr. Maknanya di sini tentera Islam mengadukan perkara ini kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memakbulkan permintaan Rasulnya dengan menurunkan hujan dengan lebat sehingga orang Islam dapat minum air dengannya. Summa istajaba Allah li talabi rasulih bi irsal matar ghazir hatta yashribu al-muslimun wa yastahimmun bima yurdi qulubahum. Wa ba'din al-ahdath fi Tabuk. Al-ahdath fi Tabuk ini berkaitan peristiwa yang berlaku di Tabuk ini. Dakhala Rasulullah ma'al jaysh al-islami fi ma'ahidah salam ma'an nas hawla Tabuk. Rasulullah bersama tentera Islam ini mengadakan perjanjian damai bersama orang di sekitar Tabuk. Thumma kafala Rasulullah salam li ahli Tabuk qaliman annahum lam yakfu ila janib a'da'il Islam wa yuqatilun wa yu'dhun al-Islam. Baik, Rasulullah menjamin keamanan kepada penduduk Tabuk selagi mereka tidak berdiri di sisi musuh-musuh Islam dan berpegang serta tidak merosakkan Islam. Akhiran قبلت جميع القبائل العربية في تبوك عرض النبي طواعية ونتيجة لذلك أصبحت قوة الجيش الإسلامي في تبوك أقوى وأقوى. Baik, di sini akhirnya suku-suku Arab di Tabuk ini secara sukarela menerima tawaran Nabi. Hasilnya, natijahnya di sini kekuatan tentera Islam di Tabuk menjadi semakin kuat. Wa ba'din نجح رسول الله في عرقلة تقدم الجيش الروم بقيادة قائد فرسان هركلس ويرجع ذلك إلى عادة عوامل رئيسية منها. Baik, di sini Rasulullah berjaya menyekat kemarahan tentera Rom yang dipimpin oleh Panglima Kesatria Hercules kerana beberapa faktor, termasuk yang pertama hasanan muntaqah Tabuk allati tazdad hasanah bisababin quwwatil hizbul Islam. Yang pertama, benteng wilayah Tabuk ini yang kekebalannya meningkat kerana kekuatan tentera Islam itu sendiri, kekuatan parti Islam ataupun tentera Islam itu sendiri. Yang kedua, jayshu al-muslimin yuqatilu fi sabilillah wa laysa lil mujarrad taqwiyah nufuzahu wa basatin quwwatuhum. Yang kedua ini, tentera Islam berperang demi agama Islam dan bukan hanya untuk memperkuatkan pengaruhnya, pada masa yang sama dapat memperluaskan kekuatan agama Islam itu sendiri. Baik, yang ketiga, ma'unah jayshullah bi irsal al-malaikah. Baik, di sini dikatakan umat Islam mendapat bantuan Allah Subhanahu wa taala dengan menghantar malaikat. Menurut pembacaan bahawa pasukan Rom ini ketika ingin memasuki Tabuk, mereka melihat tentera Islam terlalu ramai. Maka di sini
dianggarkan dan dikatakan bahawa terdapat 100,000 malaikat yang dikatakan ramainya yang menyerupai tentera-tentera Islam ataupun yang menyamar sebagai tentera-tentera Islam yang berpakaian putih, pakaiannya lengkap dan peralatan tempur yang sempurna seperti pasukan berkuda dan pasukan memanah. Baik. Jadi disebabkan itu segera tentera Rom ini mematahkan disebabkan itu tentera Islam dapat mematahkan sentimen tentera Rom untuk memerangi Islam. Kesannya menjadikan umat Islam ini memperoleh banyak keuntungan tanpa menerima pertumpahan darah. Kemudian al-audah ila al-Madinatul Munawwarah. Baik, sekembalinya ke Madinah. Ba'du an tam kulli syai' adul jayshu al-muslim ila al-Madinah bi aman duna wuqu'i sabat. Baik, di sini setelah segala-galanya selesai, tentera Islam pulang ke Madinah dengan selamat tanpa seorang pun yang terkorban nyawa. Baik. Jadi tentera Islam berada di Tabuk selama 20 hari. Inilah yang membezakan perang Tabuk dan peperangan yang berlaku sebelumnya. Ini kerana peperangan Tabuk ini tidak berlakunya pertumpahan darah dan tiada seorang pun yang terkorban. Hikmah Ghazwah Tabuk 'inda al-muslimin. Yang pertama, awalan kanat quwwatul Islam wa intishar ta'alimul Islam tahdidan lirrum wa hilfaihim. Yang pertama, untuk menunjukkan bahawa kekuatan Islam ini dan penyebaran ajaran Islam yang dibawa ini menjadi ancaman kepada Rom dan sekutu mereka. Sanian, ahammiyah at-tadhiyah bil amwal fi kulli jihad. Kepentingan mengorbankan wang harta dalam setiap jihad. Perkara ini telah disebut oleh saudara Imran mengenai sifat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman dan para sahabat yang lain yang menginfakkan harta mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, seterusnya khutura an-nifaq wal munafiqin 'ala al-Islam fi kulli al-waqt. Kesungguhan, kepura-puraan dan kemunafikan terhadap Islam sepanjang masa. Baik, ini dijelaskan kerana terdapat perjanjian yang telah dibuat tetapi mereka tidak menunaikan perjanjian itu, mereka melawan perjanjian itu. Jadi ini disebabkan itu kesungguhan, kepura-puraan dan kemunafikan terhadap Islam sepanjang masa. Yang terakhir, tusyra' as-sujud syakiran lillah. Ini maksudnya diharapkan untuk bersujud syukur pada Allah Ta'ala kerana seperti mana kita tahu peperangan ini mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya peperangan, diri kita sendiri setiap masa Allah membantu kita, jadi kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, yang terakhir khulasah daripada peperangan Tabuk ini dapat saya simpulkan bahawa dalam peperangan ini terdapat 5 kesusahan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW. Ialah termasuklah perjalanan yang jauh dari Madinah ke Tabuk, mencecah 700 km jaraknya, selain berlaku pada musim panas serta tentera Islam kekurangan makanan, sehingga terdapat dalam satu riwayat yang menyebut kaki mereka pecah akibat bahan kepanasan dan terpaksa merendam kulit haiwan dan memakan daun sekadar untuk mengalas perut. Bahkan ada yang mengatakan bahawa tentera Islam ketika itu melakukan jihad yang besar kerana di Madinah ketika itu adalah musim menuai hasil kurma, sekaligus meninggalkan kebun dan berjihad demi jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Antara cabaran terhebat ialah perang Tabuk ini membabitkan musuh Islam yang paling kuat dan terbesar, iaitu kerajaan Rom. Bagaimanapun keadaan ini,
Sebelum tibanya detik pertempuran, tentera Rom mengambil keputusan berundur dan Rasulullah SAW dengan kebijakan baginda ini mengadakan perjanjian damai dengan pemimpin dari Ailah, Jarba dan Azrah. Secara tidak langsung, wilayah yang dikuasai oleh Rom itu turut berakhir dan ramai delegasi Arab mulai bernaung di bawah pemerintahan Islam. Dapat disimpulkan di sini, peperangan Tabuk ini agak berlainan dengan peperangan yang lain kerana di dalam peperangan Tabuk ini tiadanya pertumpahan darah dan tiadanya mangsa yang korban. Mudah untuk dikatakan di sini peperangan Tabuk ini lebih menjurumus kepada strategi dan kebijakan baginda Nabi Muhammad SAW dan perang psikologi yang dibawa oleh umat Islam itu sendiri. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.